Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Okey, pastikan tajwid betul, makhraj clear. Lepas tu fasahah pun mesti terbaik. Okey. Okey, try. Alif di atas A, ba di atas ba. Ta di atas ta. Abata. Abata. Okey, betul. Okey. Esok kita sambung pula huruf sa. Okey. Sa. Huruf sa. Sebut betul-betul sa. 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 Okey. Ni apa ni? Tengah ngaji online. Ini apa Darus ni? online, bang. Fizikal pun tak, maya pun tak ni. Dia sadaqallahu azim. Sadaqallahu azim. Terima kasih Ustaz. Ya. Oi. Sama. Itulah Dah dia. laptop. Itu untuk makluman laptop Konon-kononnya tadi itu adalah laptop. Maknanya diorang ni cuba, orang kata tadi, membuat secara maya. Ya, sebab kita itu kan PKP yang mula-mula kan. Nak kumpul ramai-ramai baca Quran tak boleh kan. Maka kita pun beronline. Ya, tak erti apa benda ke Zoom. Pandai Zoom pula. Pandai Zoom. Yang membaca tadi tak betul lagi, tapi Zoom dah okey. Itu yang kadang-kadang Google Meet. Tapi Wan rasa kan macam okey juga kan bila tukar kepada online. Maknanya daripada seluruh pelosok negeri kita dapat join. Pelusuk ke pelusuk? Pelosok negeri kita dapat join meeting tu lah. Yang tak pernah mengaji pun. Ya, betul. Lepas tu lagi satu, kadang-kadang ni kita malu kan. Boleh kita tutup kamera sambil kita ngaji. Dengan suara je. Dengan suara je. Orang tak tahu siapa kan. Cerdik. Macam budak-budak sekarang. Macam budak-budak sekarang. Budak sekarang. Dan masalah sekarang pula, bila kerajaan dah benarkan kita kumpul untuk bertadarus, tak nak pula. Nak pula, nak online juga. Nak online juga. Yelah, dah terbiasa lah kot. Terbiasa tadi itulah. Tutup kamera. Tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan harap nak telefon kami. Telefon kami. Kena telefon kami 0322828578 ataupun 0322828579. Betul. Ataupun boleh beri WhatsApp dekat kami 0114476564 kalau tak nak WhatsApp abang. Pergi je ke Facebook Radio Television Malaysia. Cari je poster Borak dulu, komen kat situ. Jangan pergi poster lain. Okey, tetamu kita ni orang kampung. Kenapa kena telefon kami? Kenapa kena telefon kami? Sebab kita ada hadiah yang ditajuk oleh Pusat Pakai Hari-Hari. Berupa voucher membeli belah bernilai RM250. Yes, Hari Raya settle. 2 orang pemanggil bertuah hari ni. Ya, benar. Okey, tetamu kita ni orang kampung Wani. Oi. Orang kampung Wani? Kampung Wani. Ada koma. Alamak. Maknanya orang Perak? Orang Perak lah. Orang Perak belah mana? Orang Perak belah Ipoh kot. Ipoh, betul. Tapi selalu saya tengok tazkirah dia kan. Dia start, kalau dah jodoh tak ke mana. Oi, dengar jodoh menggeletis lah kita. Kenapa pula Wani yang menggeletis? Tak. Astagfirullah. Wani la ilaha illallah. Wani. Ingat Wani. Ampunkan aku ya Allah. Menggeletih lebih bilanya, maka persilakan tetamu kita Wani. Kita persilakan Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ya, syukur masya-Allah. Masya-Allah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Tumpah lalu. Sila. Ya, Tok. Tumpah lalu. Alhamdulillah. Banyak program kita bertemu kan, Tok. Kalau dah jodoh. Kalau Dah jodoh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Datuk sihat tak? Baik, Alhamdulillah. Sihat tu Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak kurus sikit, Tok. Adalah rahsia dia. Rasa. Benci Nampak aku. kurus? Menyesal aku tanya soalan. Nampak kurus, nampak Setiap- slim. Nampak slim. Setiap satu yang berlaku tu mesti ada rahsia kan? Ada rahsia. Kan? Alamak. Lawan nampaknya. Teringat. Aduh. Kita cakap hari ni tentang tadarus, maya dan fizikal. Ya. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita selain pada Ramadan ni Syahrul Siam, Ramadan juga Syahrul Quran. Ya. Cerita pasal tu sikit. Ya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan bulan
diturunkannya Al-Quran. Bukan setakat Quran je turun bulan Ramadan. Kitab lain pun. Taurat, Zabur, Injil, semua bulan Ramadan. Kemudian untuk suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Sis, semua di dalam bulan Ramadan. Jadi istimewanya. Jadi tradisi dalam bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran. Tradisinya ialah bertadarus. Diambil daripada perbuatan Nabi dengan malaikat Jibril. Datang Jibril semak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi pun dibaca disemak oleh Jibril, itu Nabi itu apatah lagi kalau khiraman. Allah. Kalau khiraman. Selalu dia kena dengan orang Datuk kena kan? Minta maaf Datuk. Level saya sekarang ni saya cek deh. Saya cek ni bacaan Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. itu maknanya selain tadarus tu sendiri asal daripada perkataan daras, makna belajar. Ya. Jadi tadarus tu maknanya kita belajar di dalam bacaan Quran itu belajar. Belajar berhenti, belajar ibtidak, belajar waqaf, belajar tentang tajwid, belajar tentang hukum. Ya. Bukan sekadar membaca sahaja tadarus ini. Itu asal tadarus ini. Tapi bila setengah orang, bila masuk kita 4 orang tadarus macam ni kan. Asal masuk je Amin salah. Asal Amin baca je salah. Jadi kadang-kadang cara kita menegur Amin tu, Tu pun nak kena betul juga. itu pun kadang-kadang dengung. Amin tang mana aku dengung. Cakaplah dengung di mana. Dah kali dia bengong. Panjang. 2 hari dia masuk. Hari ketiga dia baca seorang kat ujung tu. Give up lah. Bujung katil. Bujung kan. Kita tanya, Min, masuk lah. Tak payahlah. Asal aku baca salah. Asal salah aku baca. Biar aku baca seorang. Semua betul. Patah semangat lah. Itu bukannya tadarus. Baca seorang-seorang itu qiraat. Tadarus maknanya baca ramai-ramai. Seorang baca, yang lain semak. Ada yang menyemak. Jadi kalau seorang baca, yang lain tutup handphone, tutup kamera, itu bukan tadarus lagi. Sebab itu Maknanya kebersamaan tu dah tak ada dah. jadi sebab itu kita tengok ada tadarus yang berbentuk apa tadi? Online. Satu lagi tadarus Physical. vocational pula. Vocational pun boleh. Wow. Tadarus tradisional. Kita nak simpan dulu vocational tu. Okey. Sebab kita ada seorang lagi tetamu dan beliau ni memang suaranya sedap lah. Ya, lagi sedap. Tapi kita nak jemput dia sekarang ke? Nantilah. Nanti. Nantilah kan. Okey. Nanti Kalau lebih nanti- marah. Jumpa semua ni dalam Borak Dulu Baru Buka. Hashtag barokahnya di sini. Take a break. An. An. Tadarus fizikal sebab lebih mengeratkan hubungan silaturahim dan mudah diperbetulkan bacaan disemak oleh rakan-rakan yang menyertai tadarus fizikal. Kalau fizikal tu lagi bagus lah. Maya ni kadang-kadang masalah internet kadang putus. Fizikal tu lagi bagus lah, berdepan. Dua-dua pun saya suka sebab saya ni jauh dengan keluarga, family saya kat Kelantan. Jadi saya boleh buat secara maya. Ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim lah. Tetapi secara fizikal, ia dapat mengeratkan hubungan saya dengan kawan saya yang tinggal serumah dengan saya. Boleh tadarus Al-Quran bersamanya. Sudah semestinya kita kena bertadaruslah dalam bulan Ramadan, berlumba-lumba mengejar kebaikan. Saya lebih cenderung kepada tadarus fizikal sebab kita dapat mengeratkan silaturahim sesama rakan-rakan, dapat mengekalkan suasana zaman dahulu kala. Bertepatanlah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, bertadarus dengan bertalaki musyafahah. Kebiasaannya saya akan bertadarus secara online kerana dia banyak memberi kebaikan kepada saya dalam memerlukan masa untuk menguruskan keluarga. Di samping saya boleh bertadarus bersama kawan-kawan dan ahli keluarga. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Secara talaki musyafahah apa tu maknanya tu? Lelaki tu jumpa berdepan musyafahah, maknanya guru tu tegur direct mulut ke mulut kan. Ui. On the spot kata orang Kelantan. Oh, Kelantan. Tubik lah.
Tubik. Anda juga boleh tubikkan suara anda dengan menghubungi kami di 0322828578 dan juga 0322828579. Betul. Ataupun kalau WhatsAppnya tubik kat mana, Abang K? 011-404-7665. 6564. Baik. Abang K makin dekat dengan serta hari serta makin lupa, Abang K. Oh, bukan. Abang selalu jarang aku baca WhatsApp. Tiba-tiba suruh aku. Betul. Okey. Nak bagi tugas. Next, kita nak persilakan siapa abang? Mengapa? Oi. Eh? Tamu tak pernah hadir. Ui. Uyo. Kita nak bagi dia sama sekejap lagi. Itu penyanyi dia. Dia penyanyi dia. penyanyi. Kita persilakan Ikram Mahadim Nirvana pula. Silakan, brother. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bro. Saya Alhamdulillah. InsyaAllah. Cepat duduk. Okey, duduk. Okey, saya. Abang K ada geng lah, rambut banyak. Ikram. Oi. Ya, Ikram. Ya, saya. Mahadi. Ikram Mahadi. Ikram Mahadi. Mahadi tu nama ayah. Ya. Ikram Mahadi. Sekali tengok tadi aku ingat tadi Jahan miskin kat belakang ni. Allah. Ada gaya. Mesti ada yang cakap kan? Tak ada lagi Jahan miskin sebelum ni. Serius ke? Selalunya orang cakap sama dengan siapa? Macam saya lah. Macam saya lah. Ada setengah orang panggil macam Bron. Oh, bro, marah-marah. Saya tak tahulah sama ke tak orang cakap. Saya tak tahu, saya rasa sama. Ada kan. Tapi lebih, adalah sikit tau. Tapi lebih daripada Jahan mata aku lah. Bila rambut dia tu. Pasal rambut. Tapi saya nampak macam anak saudara saya. Lah. Jaga. Allah. Tapi anak saudara saya tu perempuan. Allah. Suruh menong Kena fikir. sound ni. Okey. Sebelum teruk lagi kena salah Ikram kan. Sebab saya difahamkan Ikram kerja pelik sikit pada orang. Apa dia? Siang kita adalah malam Ikram. Ya. Dan malam Ikram adalah siang kita. Ya. So macam mana Ikram mengisi bacaan Quran dalam bulan Ramadan ni? Disebabkan waktu kerja yang macam tu, so saya tak ada letakkan spesifik time pun untuk baca Quran. Asalkan ada time untuk baca Quran sikit, okeylah. Macam tu je. Selalunya sebelum tidur lah. Okey, dia kenapa waktu buat kerja dengan syarikat Kerja dengan USA, syarikat bukan USA, dia international punya company, tapi saya support untuk orang kata bagi Amerika punya waktu. Amerika punya waktu. USA tu nasi goreng ke? Nasi goreng tu satu-satunya makanan yang US pun tak tahu benda tu wujud. Betul. Apa yang aku tertinggal ni? Apa maknanya apa? Kerja dia? Kerja dia ikut jadual luar negara. Oh, kerja So dia kerja waktu malam. Oh, baik. Maaf, tak tahu tu kan. Orang lain pun tak tahu, saya je yang tahu. Oh, kau je tahu. So abang kita ketinggalan sebenarnya. Jadi aku jujur lah tadi tu. Jujur saja tak apa, bagus. Mandi je cover walaupun dia tak tahu. Okey tu. Bila cakap pasal baca Quran secara maya ni kan, pandangan Datuk pula. Sebab PKP dulu orang dah mula guna Zoom, dah guna. Yang makcik-makcik pun dah pandai sekarang. Bila nak Google Meet, siap pakai headphone ada telinga kucing Oi. Betul. Bagi saya dalam tempoh 2-3 tahun kita PKP, banyak orang yang mula membuat satu benda yang baru. Yang selama ni tak pernah sangka kita buat. Salah satunya ialah tadarus. Dan begitu banyak keluarnya Facebook ke apa benda ke yang menganjurkan untuk baca Quran. Terlalu banyak rumah itu lah, rumah baca Quran lah, kaedah baca Quran lah. Daripada satu sudut positif, benda tu bagus. Sebab memudahkan orang untuk semua boleh baca Quran. Betul. Kan? Yang kedua, tak ada alasan lagi dah. Tak ada alasan dah. Ya, sebab kalau nak pergi ke masjid nak buat tadarus di masjid dan sebagainya, nak kena pakai baju apa semua, nak kena start kereta, parking dia. Ni sekarang dia banyak dia tadarus di rumah dia. Kadang dia pakai tudung, pakai baju kurung, kain tak pakai. Elok nampak kan. Nama benar nipu kan. Nampak benar nipu. Dia memudahkan sebenarnya pergerakan tu tak ada lah. Itu saya tambahlah. Contoh. Jangan terbayang pula macam mana. Bukan. Saya cuba mengelak untuk bayangkan. Jadi tetapi daripada satu sudut yang lain, benda tu dia tak boleh dapat dikawal. Kadang-kadang bila dia nak off kamera dia off lah. Dia boleh tengok anak dia ke, dia boleh tengok itu ke. Akhirnya tinggal gambar makcik tu seorang baca. Yang lain semua gelap, nama gambar itu gelap. Dia berbeza dengan yang kita punya buat.
tadarus yang dulu. Lebih fokus. Lebih fokus. Maknanya kita hormat dia. Kita tak gamak pun. Bila dia baca, kata Wani baca, saya tak gamak pun nak nyembang dengan Ikram. Nanti apa kata Wani pula. Nanti Betul. Kita nak sambung sikit lagi pasal gamak tadi kan, hormat tu. Datuk ingat takut pengacara lupa. Sambung kat Betul. Saya cuba ingatkan kalau saya ingatlah. sebab kita nak ambil waktu mustajab doa dan alang-alang Datuk dah ada untuk mengembali doa sikit untuk kita buka puasa. kita buka puasa apa? Sini. Ikut waktu maghrib tu. Sekarang dah lebih cepat 7.20. Betul. Saya orang Perak. Orang Perak lambat sikit. Orang Perak lambat sikit. Tu nak buka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kau terimakanlah ibadat kami, puasa kami, solat kami, sedekah kami sepanjang Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kesempatan untuk kami menghabiskan Ramadan ini dan bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kami diterima, kami diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton, selamat buka puasa. Sebab hari ini pun kami hore berbuka puasa dengan menu special. Apa dia? Hanya kami yang tahu. Yep, kami saja yang tahu. Selamat berbuka. Bye. Best. Alhamdulillah, harap-harap orang tak dengar aku sedawa tadi. Saya tak dengar abang cakap apa tadi bang? Sedawa. Sedawa. Tak dengar. Bunyi phone. Kenapa Wani nampak muka macam terharu semacam ni Wani? Tak, saya rasa Kak Lisa Suryani tengah tengok saya ni. Alamak, nampak sangat saya bercerita, Lisa. Nampak sangat saya bercerita. Tapi tak apalah, kami suka, kami bangga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Sebab kita pun berada di minggu-minggu akhir kan? Betul. Allahu Akbar. Okey, terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari Ya, saya. dan juga kasih sayang oleh Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Jaga Jaga baik-baik. baik-baik. Kerana menaja juara kita berbuka puasa hari ini. Ya, Hari ini saya. memang sedap. Sedap sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk sedap ke Datuk? Okey. First time. First time. First time apa tu? First time apa tu? Buka puasa macam ni lah. Memang Live pun. and concert. Oh, buka puasa live. Tak, kita tadi tak live. Oh tak live. Taklah. Kita recording. Okey, Dato', mungkin nak tanya sikit. Bercakap pasal tadarus kan. Dan kita cakap tentang khatam juga. Adakah tadarus yang disambung-sambung bacaannya tu? Dia bagi-bagi surah ni. Bagi-bagi surah tu sampai habis sampai surah yang last kali tu consider khatam ke ataupun tak? Tak ada khatam. Tak ada khatam. Tak ada khatam. Straightforward. Dia dapat pahala setakat mana yang dia baca. Tadarus sajalah. Cik Khair dia baca juz 1. Kemudian sampai 5. Kemudian ni Ikram baca daripada 6 sampai 10. Saya 15 sampai 20. Mana habis. Saya dapat 5 itu jelah. Betul lah. Jangan tu kena dapat pahala khatam lah. Tak dapat. Jangan buat majlis khatam Quran pula. Kita telah berjaya mengkhatam tak ada maknanya. Tak ada mana. Kat mana yang dia baca je. Pahala dapat. Pahala dapat. Pahala dia mendengar lah. Pahala dapat. Sebab ada orang faham macam tu. Awak baca yang ni di rumah awak baca ni di rumah awak, macam-macam baca. Kemudian digabungkan sekali. Bila masa gabungnya? Tadarus tu maknanya saya baca, yang lain semak. Maknanya walaupun dia tak baca, tapi dia baca dalam hati. Bila saya tadarus, saya baca innal ladzina kafaru, amin, tengok. Sebab nak betul kan? Betul, baca dalam hati. Jarang. Kalau serentak sekali tak ada. Sebab itu tadarus ini, kita boleh baca banyak juzuk sehari sebab tak penat. Kita baca seorang semuka je, lepas dia pula. Kita rehat pula. Tapi walaupun kita rehat, kita tetap baca di dalam hati. Itu beza. Bukan baca WhatsApp kan? Tak. Tapi bila baca dalam hati tadi, dalam menyemak tu, boleh dikira lah. Kita melihat Quran satu. Kemudian mendengar bacaan dia satu. Berbeza yang sekarang ni yang Wani duk sebut ni. Bagi-bagi. Ada orang bahagikan awak 5 juzuk, awak 5 juzuk baca di rumah. Kemudian kita group datang balik, kita dah khatam. Maknanya bila time orang lain tu dia tak peduli apa. Engkau lah, aku je aku. Lama lah weh. Okey, kita ada pemanggil di talian yang dah menunggu kita sejak tahun lepas. Siapa di talian? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa dan dari mana? Saya Muhammad Azli Muhammad Ali daripada Sarjana Utama Sungai Buloh. Baik. Okey, silakan dengan soalannya. Okey, saya sebenarnya nak tanya satu soalan kat Dato'. Tips. Okey, baik. Untuk anak-anak, bagaimana nak menarik minat mereka membaca Al-Quran daripada asyik dan membaik game sahaja. Faham. Tips nakkan tips macam mana nak menggalakkan anak-anak ya. Baik. Kalau tengok anak-anak asyik main game saja. Betul. Bukan masa game. Balik sekolah game. Yang game tu tak payah pula digalakkan dia jalan sendiri je. Faham. Baik, terima kasih Cik Muhammad Azli. Okey. Tok. Bayangkan kalau kita berlima, tak ada 4, tinggal Cik Khair seorang. Apa jadi program ni? Allah, jadi tak menarik. Tak menarik. Dia tak borak langsung. Tak orang langsung benar apa pula aku cakap kan. Gini, borak tiba-tiba buka gitu. Maknanya apa? Keseronokan itu berlaku bila dilakukan secara berjemaah. Begitulah dengan anak-anak kita. Kalau dia baca seorang, dia pun tak seronok. Maknanya kalau disuruh-suruh dia tapi je. kalau kita mak, ayah, anak-anak, abang-abang semua masuk sekali, happy-happy. Maka dia akan jadi tarikan untuk baca Quran. Malah kita buat perjanjian pula. Okey, siapa yang habis ini, mak akan hadiahkan ini. Satu, garakan yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang mak bapak baca, sorok-sorok. Ada penyakit juga. Mak sembahyang sunat, sorok, kunci pintu dia. Jaga adik kejap, mak nak sembahyang ni. Patutnya biar adik duduk sekali, kakak duduk sekali. Sediakan sejadah untuk adik tu. Masya Allah. Ini tidak mengacau nak sembahyang ni. Daripada dulu macam tu. Mak nak baca Quran ni, diam sikit. Akhirnya dia duduk dalam bilik, dia main game. Kan diam. Gitu lah. Sebab itu, dia tak boleh macam tu. Benda yang baik macam ni, kena buat ramai-ramai. Betul kena ramai-ramai. Libatkan semua. Habis tu kalau mak uzur, Ustaz, bukan mak nak baca pun, mak duduk je lah. Mak tukang baca terjemah. Adik yang tak apa nak boleh baca Quran tu baru umur 2 tahun mana-mana 2 tahun memang tak boleh baca lah. Yang darjah 2 tu tak boleh lancar lagi, dia tukang baca terjemahan. Jadi dia seronok. Ya, kadang-kadang kita dalam ni kita seronok bila kita puji. Cantik kasut Amin. Dia seronok. Begitulah dengan anak. Itulah mak suka baca. Tengok kakak baca cantik punya. Sagi puji adik pula. Jangan ada puji kakak aja. Adik pun tiran. Jadi kalau kita bijak bagaimana nak kontrol anak-anak kita, insya-Allah. Macam mana kita boleh kawal, bergantung kepada kebijaksanaan kita kawal anak kita. Sekejap lagi nak tanya Ikram sebab saya kena Ikram, saya kena Aizat, adik-beradik, dua-dua orang yang baik. So macam mana keluarga Ikram juga Aizat? Izzat mendidik untuk baca Quran. Tu sekejap lagi. Okey. Sebab kita ada soalan retis. Ya, betul. Soalan retis? Itu? Ini kan retis. Okey. Silakan retis. Retis. Hai, Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya nak tanya, boleh ke tadarus Al-Quran diamalkan tanpa guru? Pandangan Ustaz macam mana? Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Baca Quran tapi tanpa guru. Tanpa guru. Tajul Tak apa, nanti kita panggil awak datang sini. Ayuh. Kita tanya dia terus. Tapi tanpa yang menyemak. Maknanya dia belajar seorang kan. Tak ada guru. Tak mahu je dia. Kena berguru. Kita kena bertanya. Sebab tu talaqi musyafahah tu. Maknanya kita nak ambil daripada talaqi tu, kita mengadap dia. Dia musyafahah tu nak tengok bacaan mulut dia. Sebab dalam Al-Quran misalnya, dia bukan boleh baca malu-malu. Betul. Walau setiap huruf tu kan. Dia tak boleh baca walau tak mahu je dia. Dia kena ada baca Quran. Jadi kalau kita malu nak baca dengan guru, malu nak tengok mulut guru, seganlah baca seorang, memang tak betul lah. Jadi tujuan kita berguru tu untuk menegur, untuk ditegur, untuk meniru. Dan guru tu pun memang untuk ditiru. Kalau dah tak ada berguru, kau nak tiru siapa? Salah. Jadi kita, Ustaz, saya boleh belajar dengan kaset. Saya boleh belajar dengan CD, saya boleh belajar dengan YouTube. Masalahnya kau tak boleh tanya. Betul. Kau boleh dengar, kau boleh belajar. Boleh tanya, ni macam mana tadi? Nun mati jumpa jim macam mana baca? Mana benda tu boleh jawab? Tapi dengan guru, boleh tanya kau-kau punya. Bukan kau-kau, buffalo semua boleh tanya. Boleh tanya semua sekali. Itu bezanya ada guru tu.
Buffalo lain macam. First time dalam program Borak Dulu muncul nama Buffalo. Ya. Semalam Mengkarung. Mengkarung. Okey, Ikram, tadi macam mana family Kalau mendidik anak-anak? saya pun ada masalah budak-budak main game ni kan memang rasanya semua satu dunia. Semua lalu benda ni. Lagi-lagi masa dah zaman PKP apa semua kan memang budak-budak memang banyak buang masa kat dia punya gadget sebab tak main. So saya cuba cari kat macam mana nak bagi dia sebab dia tak faham. Kalau budak kecil dia tak faham, huruf pun dia tak faham. So saya cari apps. Ada banyak sebenarnya apps kanak-kanak yang dia buat macam macam menarik lah. Dia buat macam kartun-kartun tapi dia ajar alif for apa, ba for satu. Budak tu kenal lah huruf-huruf tu dulu. So daripada situ dia akan kira program dalam apps tu dia akan makin meningkat daripada dia kenal huruf dulu, lepas tu nanti dia dah start beri kalau ba, alif, ba di atas ba tu kan. Tapi dia buat dalam bentuk kartun-kartun tau. So dia duduk tengok termenung, tengok dia dah tahu dah baca yang simple-simple tu. Masya-Allah. Itu untuk starting lah, untuk bagi dia memanfaatkan teknologi. Tapi dalam kita mengajar orang kan tadi Datuk bagi tips pada orang tadi tu, dalam nak menggalakkan sendiri pun kena tunjuk buat contoh dan mengajar bersama kan. Ada kemungkinan tak nilai paksaan perlu wujud? Sebab mungkin ada yang tak ada ni, yang tak nak. Maknanya kan dia tak nak. Kita zaman saya dulu kena paksa. Kena paksa kan? Oh, boleh. Sebab tu zaman sekarang ni biarlah kan dia buatlah. Banyak biar lah. Banyak biar. Lepas tu lama-lama tu biar. Dia bukan terbiar dia terbiar. Terbiar. Masa kita dulu kena hambat pergi buat mok berrotan. Ni rotan musuh ni. Saya mula mengajar Quran umur saya 9 tahun. Di rumah saya mengajar orang baca Quran. Sebab mak saya mengajar Quran sesi pagi, sesi petang, sesi malam. Jadi terlalu ramai datang. Jadi saya pun sekali mengajar. Jadi saya tengok mak bapak yang hantar anak-anak datang mengaji dengan kami tu masa tu di Felda. Memang hantar dengan kayu ke? Dengan lagi masuk. Dipaksalah. Paksa. Jadi dapat. Tapi sekarang orang kata tu metodologi tu dah tak sesuai pada zaman kita sekarang. Itu masalah kita sekarang. Banyak benar orang cakap macam tu. Aku suka koma lah kata. Tapi kita tengok macam mana zaman mak bapak kita dulu, jangan. Tapi bila budak tu boleh baca Quran, penghargaan mak bapak je nak. Siap pulut kuning begitu. Bangga. Bila dengar kata nak hatam Quran, nak tamat Quran, macam nak kahwin. Macam nak kahwin. Maknanya bukan sentiasa budak tu dipaksa, tapi dia ada penghargaan lepas itu. Ini keistimewaan bagaimana pendidikan. Ada kita bagi, tarik balik. Lepas tarik balik macam layang-layang. Macam layang lah. Dan satu lagi cara kita menghargai penonton ialah kita baca WhatsApp mereka. Dia bagi WhatsApp? Ya, betul. Mari kita bacakan soalan daripada WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan semua penonton Borak Dulu. Saya Irfan dari Damansara Damai. Ustaz, saya nak tanya, sejak kebelakangan ni kelas mengaji secara talian mendapat sambutan masyarakat tanpa mengira usia. Persoalannya, bolehkah mengaji secara atas talian yang hanya melibatkan 2 orang tenaga pengajar dan pelajar yang berlainan jantina? Mohon pencerahan. Soalan kedua, saya Fazira di Kelantan. Apakah perbezaan dan kebaikan tadarus maya dan fizikal? Mana yang lebih afdal, tadarus maya ke fizikal? Yang first yang kita jawab tadi kan, secara online. Sentuh sikit. Yang saya rasa secara online ni ialah maksud dia gurunya lelaki, pelajar dan perempuan secara online. Boleh ke tu? Yelah, bukannya pegang pun. Betul kan? Bukannya pegang. Kalau online. Kita pun belajar juga dengan guru, dengan profesor kita berbeza jantina juga. Kadang profesor kita perempuan. Awak belajar di mana? Mana dia perempuan juga. Boleh faham kan? Boleh faham. Jadi adakah itu jadi salah? Tak jadi salah juga. Jadi yang pentingnya ialah adab. Yang benarnya akhlak dalam pengajian. Sebab ada orang yang bila mengaji maya, dia tak ada adab. Kau suka dia je nak keluar masuk. Kadang-kadang menyimbang, kadang bunyi ayam. Lepas tu pula lupa nak mute mic kan. Pula dengar ni marah lelaki dia, diamlah. Ada macam tu. Kadang bunyi ayam. Maknanya daripada satu kesungguhan tu tak ada. Berbeza kalau kita jumpa fizikal kan, pergi masjid, surau ke, kita bawa beg, bawa pakaian kita nak sembahyang. Kadang-kadang sembahyang dulu. Sembahyang dulu, buat duha dulu. Itu kebiasaan bila kita tadarus pada bulan Ramadan.
Kemudian kita duduk ramai-ramai dengan berwuduk. Jadi nak jaga wuduk tu pun supaya tak terbatal. Tahan. Weh, boleh tahan. Tahan gini tahan. Faham tak faham? Tapi kalau di rumah ada orang. Suka hati. Suka aku lah. Hantar dia lah kan. Congek lagi. Jadi daripada sudut itu. Sudut pergi ke masjid, ke surau, berjalan kaki dah dapat pahala. Kemudian bila jumpa salam dapat pahala. Senyum dapat pahala. Jadi banyaknya kelebihan kalau fizikal. Tetapi mungkin ada kekangan-kekangan yang tak boleh kita nak buat secara fizikal. Maka pilihannya ialah online. Ikram banyak terlibat dengan teknologi kan. Betul. So macam mana nak seimbang teknologi dengan adab? Tapi relax dulu. Sebab Ikram tolong. Kita nak berehat sekejap. Tolong cakap kan. Okey, macam mana? Kita berehat seketika. Ingatkan cakap apa tadi? Tolong cakap, kita nak break. Kita nak break, kita akan kembali lepas ini. Berkahnya di sini. Minum dulu. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam program Borak Dulu Baru Buka, #Barakahnya di sini, dan kita bertemu untuk segmen Satu Hari Satu Ayat. Hari sebelum kita akan bersama dengan Sahibus Samahah, Khirahman. Gerah semata-mata. Tapi insya-Allah, para penonton semua, ayat yang saya bakal kongsikan sekejap lagi berkait rapat dengan persahabatan. Mari kita renung satu ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd illa lil muttaqin. Maksudnya pada hari itu sahabat-sahabat karib sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengahnya yang lain, kecuali orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iaitu iman dan amal soleh. Peranan sahabat amat penting dan sahabat perlu bawa sahabatnya ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sehingga kan para sahabat ajma'in apabila diberikan maksud oleh ahli-ahli ulama dan juga ahli muhaddithin bahawa sahabat itu yang merujuk pada sahabat Nabi bermaksud man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata bil iman. Maksud as-sahabah adalah mereka yang beriman dengan Nabi dan mereka bertemu dengan Nabi dan mereka mati dalam keadaan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu akrabnya erti persahabatan di antara as-sahabah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan perumpamaan dalam persahabatan. Sekiranya kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, maka akan melekat bau minyak wangi walaupun kita bukan penjual. Tetapi sekiranya kita berkawan dengan pembuat besi, mungkin baju kita akan terbakar dan bau besi itu akan melekat di pakaian kita. Maksudnya pengaruh rakan sebaya adalah satu elemen yang betul-betul realiti dalam kehidupan kita. Dan kita akan bertemu di dalam kehidupan realiti sahabat yang betul-betul sahabat, yang sahabat yang berkepentingan. Biasanya kita akan tahu sahabat yang betul-betul sahabat bila kita tengah susah, dialah akan bersama kita. Ada juga sahabat yang menikam kita dari belakang, ataupun ketika kita senang mereka mengaku sahabat, tapi bila kita susah mereka hilang begitu sahaja. Inilah ayat yang Allah Ta'ala maksudkan. Persahabatan yang betul-betul sahabat yang sejati adalah persahabatan yang berlandaskan kepada ketakwaan. Itu sahaja untuk Satu Hari Satu Ayat. Kembali kepada dua sahabat saya, Wani Hasrita dan Khirahman. Terima kasih sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah. Insaf terasa. Dan Betul-betul terasa. betul. Dan silalah tanya diri sendiri, di manakah anda sebagai sahabat, yang mana satukah kategori anda? Muka macam biasa. Muka macam biasa. Muka macam biasa. Lain macam tu. Macam Deep. Ya, deep. Itulah realiti kan, Datuk. Ada apa-apa saya perlu baiki, Datuk? Ada kesilapan ayat ke apa? Tak ada apa. Okey, cantik. Okey, cantik. Intonasi bagus. Tak ada kelang kabut. Ustaz, saya minta esok Ustaz telefon. Lepas saya baca satu set. Ikram tadi. Kita tak boleh nafi. Kok mana pun teknologi akan terus berkembang. Kita nak tak nak, teknologi akan datang. Ya, betul. Tapi macam mana nak seimbang dengan adab ni? Adab.
Ini dalam konteks tadarus dan dalam hidupan secara umum. Ya, macam itulah kalau kita kadang-kadang terpaksa kan, macam kita terpaksa buat meeting secara online. Tapi itulah online ni dia memang ada kekangan dia. Kadang-kadang especially macam line. Bila line Tengah mengaji kan. Tengah mengaji. Lepas tu dah lah bila mengaji kat rumah masing-masing. Kadang-kadang ada yang macam Ustaz cakap tadi, ada yang duduk dengar ayam kat belakang, ada yang tutup, ada yang tak dengar. Tu belum orang tengah diri rumah. Ya, ada yang tidur. Kan dia tertidur, tiba-tiba sampai seperti jaga kan. Sampai turn dia dengar walau, dia pun cari walau apa pun. Walau taruh ke? Walau taruh. Rupanya dah hang. Dah hang lah. Walaupun kamu dalam online. Dia cakap janganlah tidur. Itu sebenarnya dah cakap kan. Contoh. Tapi itu kalau macam bila kita ada didikan kan, macam tadi family ada didikan, rasanya campak kat mana pun akan ada adab. Betul. Jadi sekarang ni dia macam dalam media sosial ni macam jadi cerminan, Datuk. Bagi saya lah, jadi cerminan bahawa terlalu pelbagai. Kadang-kadang dalam bahasa kita boleh nampak, dalam bahasa menulis. Ya. Dalam masa pertengkatan macam mana? Dia benda dalam hati. Ada orang cakap dia walaupun tulisan dia macam itu, walaupun cakap-cakap macam itu, tapi hati dia baik. Salah tu. Hati cerminan daripada apa yang kita buat. Ya. Apa yang kita cakap, apa yang kita akhlak kita daripada hati. Ya. Jadi kita boleh cakap Amin tu memang macam itu tapi hati dia bagus. Tak mahu je macam tu. I seksi tapi hati I baik tak boleh. Sebab dia tak link kan. Tak synchronize. Tak synchronize. Kadang-kadang dalam TV pula kan. dia apa yang kita cakap adalah zahir daripada hati kita. Kalau penyakit dalam hati kita fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dia tambah lagi penyakit tu, dia mari kadang-kadang mari pada akhlak tu. Sebab tu cerminan tu penting daripada akhlak. Sebab tu dalam menuntut ilmu ke apa, datang adab dulu. Akhlak dulu. Bukan mari saya nak belajar. Saya menuntut ilmu, saya masuk kelas. Masuk dulu bagi salam dulu. Ketuk pintu dulu. Baru kau belajar. Dia tak boleh bawa kita tu. Mana apa pelajaran hari ni? Awak keluar balik. Mana tak ada adab. Betul. Sebab sekarang ni kira hak je. Dia main hak. Tanggungjawab tu kan? Saya hak. Saya bayar untuk mengajar saya. Dia datang tu habis adab. Dan tanggungjawab kita adalah memenuhi hak penonton yang menghubungi kami di talian. Oh, ada caller. Ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nazira ada pada Selangor. Nazira ada pada Selangor. Silakan. Soalannya? Kalau kita ikut di dalam online kan susah sebab terlalu cepat bacaan dia. Terlalu ketinggalan, tak dapat nak ikut kan. Tadarus itu wajib dibaca di dalam 1 bulan ataupun setakat yang kita mampu. Kalau kita baca seorang diri di dalam bacaan itu, kita tak tahu bacaan kita betul atau tidak kan? Betul. Macam mana tu? Bukan dapat pahala lagi, bertambah dosa lagi. Kita nakkan pahala kan? Baik. Kalau ikut dalam talian tu cepat sangat. Tak dapat nak ikut. Faham, Puan Nazira. Terima kasih. Okey, Datuk. Ringkas dan padat respon. Baik, kalau kita lihat kepada tadarus, harus kepada kita sambung selepas Ramadan. Maknanya bukan setakat Ramadan, sadaqallahul azim, simpan atas lemari, next year pula. Maknanya boleh kita buat. Wujudkan lagi tim kita. Kita bersambung walaupun dah habis Ramadan. Untuk menggalakkan bacaan Quran. Jelas. Tak terhenti di situ kan? Okey, jadi kita dok pompang-pompang dah hampir sejam ni. Dah sampai penghujung. Apa pesanan pada para penonton? Sebab kita dah boleh berkumpul ni. Ada orang kata, tak nak, aku nak online juga. Kalau boleh kita macam Ustaz cakap tadi lah, bertadarus tu kita teruskan sebab bulan puasa ni bukannya bulan untuk kita baca Quran sahaja. Dia sebenarnya untuk melatih diri kita supaya di luar bulan Ramadan pun kita boleh baca Quran. Training. Dia melatih semualah kita punya nafsu, kita punya training, kita punya akhlak semua. Dibekalkan Tapi ada orang tanya tau, Ustaz, kalau kita tadarus lepas pada Ramadan, siapa nak bagikan telekung? Allah. Jadi tu pula. Kalau tadarus bulan puasa dapat telekung masa hatam Quran. Kayak melekat kan. Ni dah tak ada habuan, dah tak ada ganjaran. Sebab itu pentingnya orang-orang yang menderma time bulan puasa ni diteruskan setiap bulan selepas itu. Ini boleh buat tajuk baru. Ya. Boleh. Ini tajuk lain lah ni. Boleh diketengahkan. Dan Datuk pula apa saranan sebab bila kita dah boleh kumpul sekarang ni, mana lagi utama?
Masih maintain online ataupun kembali balik macam Ikut keadaan. Macam sekarang ni kita lihat online cukup power. Sekali live dia boleh dapat beribu-ribu orang. Untuk itu, tapi itu sebagai satu galakan untuk baca Quran. Tetapi tetap kepada talaqi musyafahah tetap kena mengadap. Itu tradisional. Itu seimbang dulu. Dua-dua sekali Itu tradisional yang tak boleh diubah. Pendidikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tetap sama keadaan dia. Baik. Ya, walaupun ada orang cuba nak buat jauh-jauh macam daripada komputer dan akan tetap pergi situ allama bil qalam. Semuanya balik kepada asal dalam Quran. Menulis dengan pena, dengan kertas, kertasin, dengan kertas dan sebagainya. Sesuatu yang ada dalam Quran sampai bila-bila tetap relevan. Baik. Maknanya yang lain ini hanyalah memudahkan ketika mudarat. Added value. Maknanya kau tengah tak boleh berjumpa kata itu hari. Bolehlah pakai. Bila dah boleh jumpa. Dah boleh jumpa ni kena balik. Back to basic. Kena balik. Pilihan. Kata orang Ipoh, why not? Why not? Why not? Okey, siapa penonton? Siapa penonton yang bakal menjadi pemanggil bertuah? Betul? Irfan dari Selangor, Tani dari Selangor. Dan yang kedua? Nazira dari Selangor. Nazira last lap corner. Dia last lap dia dapat. Mesti dia orang ceras. Dia potong tang corner. Dan nak tahu hadiah apa? Sila saksikan. Ya. Bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia tajaan pusat pakaian hari-hari. Hari-hari kita ingatkan tentang hadiah tu. Kalau tak tahu juga tak tahulah voucher bernilai RM250. Untuk esok, apakah topik kita dan siapa tetamu yang akan mengisi sofa kita? Ustaz Akhil Hai dan juga Akhil Hai repeat. Terawih kekasih awal dan akhir. Hai repeat di siang. Jangan kita tengok sama ada. Poster seterusnya. Masih ada ataupun tidak poster seterusnya? Ada esok. Masih ada. Esok. Save the date. Save the date, guys. Save the date. The D-Day. Satu hari, satu ayat daripada Abang K. Rahman. Ya, Abang K dah ready? Dah mana ini. Tapi saya rasa kalau Abang K ready, Abang Amin pun lagi 100 kali kena ready. Sebab bila-bila masa dia boleh kita serahkan kepada. Ui, dia pandang tak? Tak adalah. Aku baca. Saya fikir kalau itu Abang K main gambus. Esok Wani nak main apa ni? Saya rasa saya main mungkin kompang boleh. Boleh. Kompang boleh. Kompang nikah? Jangan. Main betul-betul, Dek. Bukan nikah jangan dalam pukul betul-betul, Dek. Sebab abang dalam macam segmen tak apa boleh tegur tau. Okey. Sila pukul betul-betul, Wan. Baik. Okey. Kita ada hadiah. Pertama sekali untuk Datuk. Ya, saya. Ni hadiahnya daripada Borak Dulu. Dan untuk Ikram juga. Terima kasih. Matching dengan baju batik tu. Masya Allah. Sahur ni. Memang boleh. Bukan. Memang bawa balik. Dan ini bukan produk, boleh bawa balik. Boleh. Boleh bawa balik. Okay, Ikram, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, kepada para penonton juga, terima kasih kerana bersama kami sejam pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dan juga hari-hari terakhir sebelum kita menyambut Hari Raya. So, kita jumpa lagi hari esok. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Jumpa lagi. Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh sukacita, kita menyambut